Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dengan izin limpah kurnia daripada Allah, sekali lagi pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan peluang untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis yang dijanjikan rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini Allah limpahkan taufik dan hidayah, sehingga kita dapat ilmu, dapat beramal, dan dapat kita sebarluaskan ilmu agama Allah kepada keluarga, rakan dan sahabat yang tidak dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, InsyaAllah pada malam ini bicara saya ialah mengenai hijrah dalam kehidupan kita di masa kini. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, apabila kita bercerita tentang hijrah Nabi SAW dan hijrah para sahabat, ya, kita dapati bahawa hijrah Nabi dan para sahabat mereka berpindah. Ya, sahabat Nabi berpindah daripada akidah yang sesat, mereka pindah masuk dalam Islam. Kita dapati sahabat Nabi pindah daripada jahil menjadi alim. Sahabat Nabi berpindah daripada Mekah menuju ke Madinah. Sahabat Nabi berpindah ganda daripada satu negeri ke satu negeri untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi berpindah ganda dulu kerana mempertahankan agama dan kerana agama, menyebarkan agama. Itu hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi tuan-tuan, apabila kita menyebut kita juga ingin menghayati hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka kita kena tengok elemen-elemen yang bagaimanakah yang dapat kita lakukan, ya, untuk kita juga menjadi manusia yang berhijrah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini saya akan huraikan satu-satu, insya-Allah, ya, bagaimana yang dikatakan hijrah di zaman kita kini. Ya, kita gunakan perkataan HIJRAH, hijrah itu sebagai garis panduan, ya, untuk kita hafal, untuk kita mudah faham. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan hijrah yang pertama, iaitu hijrah hati. Ya, di zaman sahabat Nabi dulu, sahabat Nabi ni asalnya orang keras hati, bukan semua lembut hati. Ya, sahabat Nabi ni contohnya macam Sayyidina Umar Al-Khattab, sangat keras menentang Islam. Abu Sufyan sangat keras menentang Islam. Ya tuan-tuan, banyaklah abu-abu yang tak guna yang zaman dulu menentang Islam, tapi akhirnya bila berubah hati menjadi orang yang sangat hebat, orang yang sangat berguna. Kalau tuan-tuan baca sejarah, tentera Islam kalah kali pertama di tangan tentera pimpinan Khalid Al-Walid. Dalam peperangan Uhud, Khalid Al-Walid jeneral yang digeruni, dia mengalahkan tentera Islam, ya, pada pusingan pertama, sebelum akhirnya mereka berundur pusingan kedua. Ya, buat kali pertama tentera Islam kalah, Nabi patah gigi, ya, dalam pertempuran di mana? Di Bukit Uhud. Itu lebih 70 sahabat, bergelempangan mati syahid. Dipanah oleh tentera-tentera Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini tuan-tuan keras hati dia.
sangat kuat memusuhi Islam. Tapi bila dia hijrahkan hati dia dari keras jadi lembut, akhirnya dia jadi jeneral yang mengalahkan Rom dan Parsi. Dia bawa orang Islam yang dulu diperanginya, dibawa, dipimpinnya untuk memerangi golongan kufar yang lain. Inilah hijrah hati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita sebut nak hijrah hati ni, kita nak hijrah hati dari berapa perkara. Ya tuan-tuan, yang ni kena faham. Iaitu hijrah hati yang pertama, hijrahkan hati kita daripada hati yang kafir menjadi hati yang boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang kedua, hati yang keras tidak boleh menerima nasihat menjadi hati yang lembut dan lunak bila menerima nasihat. Hati yang ketiga, hati yang tidak tulus, tidak ikhlas menjadi hati yang ikhlas. Hati yang keempat, hati yang sombong, bongkok dan takabur menjadi hati yang tawaduk dan merendah diri, dan hati-hati yang takut kepada Allah. Ya, hati yang kelima, hati yang tak takut pada Allah menjadi hati yang gemetar, hati yang bertakwa, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita namakan sebagai proses penghijrahan hati. Tuan-tuan, nak hijrahkan hati ini, dia perlu kepada ubat-ubat hati. Ya, ada berapa benda yang kita kena buat untuk menjadikan hati kita lunak, lembut, hati kita mudah berhijrah. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi berhijrah, ya, kita perhati macam mana mereka boleh berhijrah. Memang ayat mudahnya Allah bagi hidayah lah, itu ayat mudah, ya tuan-tuan. Tapi asbab kepada hidayah itu ada. Likulli syai'in sababah. Setiap perkara ada sebab. Allah boleh bagi direct, tapi Allah tunjukkan asbab. Ya tuan-tuan, sebab apa Khalid dapat hidayah? Sebab apa Umar dapat hidayah? Ya tuan-tuan, dia ada beberapa faktor. Ya, ini dia panggil faktor-faktor nak mengubah hati. Ya, faktor-faktor nak mengubah hati. Malam ni tuan-tuan kita cek balik, kita dah lalui atau tidak faktor-faktor yang nak mengubah hati ini. Ya tuan-tuan, hati kita adalah hati kita ini tuan-tuan boleh berbolak balik. Sebab tu dalam tahiyat kita ada satu doa yang Nabi ajar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, ya, membolak balikkan hati, tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu ya Allah. Tu Nabi doa. Nabi doa. Tuan-tuan, padahal Nabi confirm hati tak berbolak balik. Iman Nabi tidak pernah berkurangan, sentiasa meningkat. Tapi Nabi ajar pada kita sifat tawaduk dia. Doa, ya Allah, engkau yang membolak balikkan hati, tetapkan hati aku. Baik tuan-tuan, jadi ulama menyebut hati manusia ini sifat dia bolak balik, hati manusia. Dan Nabi sebut al-qulubu arba'atun. Ya, hati manusia ni ada 4. Ya tuan-tuan, melalui kita cek tengok. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata hati manusia ni ada setengah riwayat kata 3, ya, tapi kita tengok tuan-tuan. Ya, hati manusia ni dia kata yang pertama, hati yang keras ibarat batu. Ya tuan-tuan, keras ibarat batu. Inilah hati siapa? Inilah hati orang-orang yang kafir. Bila disirami dengan hujah, disirami dengan ayat Al-Quran, dia macam kita kata, orang Melayu sebut curah air di daun keladi. Ini dia terpelanting, tuan-tuan kan. Hati yang keras pejam, bila siram air tak masuk dalam batu. Ini hati orang-orang yang kafir. Ya tuan-tuan, inilah hati-hati yang dimiliki oleh Abu Lahab, hati yang dimiliki oleh Abu Jahal. Mereka mendengar ayat Al-Quranul Karim, tapi mereka itu tidak boleh beriman. Ni hati. Hati yang kedua, hati ibarat, dia kata hati ibarat kita sebut apa tuan-tuan, kawah yang terlengkup. Kawah yang terlengkup, Nabi sebut ibarat gitu. Hati ibarat kawah yang terlengkup. Kalau dipusingkan balik boleh tak ada air, tapi dia saja terbalikkan. Bila terbalik tak dapat, tak ada hidayah juga. Ini hati orang-orang munafikin. Ya, hati orang-orang munafikin.
Kemudian hati yang ketiga, iaitu hati ibarat dia kata, ibarat dia tanah yang subur, yang bila disirami air, benih akan tumbuh di mana-mana. Inilah hati orang-orang yang soleh-soleh, orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Hati yang keempat, ibarat satu benda, dia kata satu pokok, yang pokok itu ada dalam pokok tersebut, dia kata yang ulat pun ada tak ulat pun ada dan sebagainya. Mana-mana yang menguasai, maka dia akan kuasai pokok tersebut. Ya tuan-tuan, ibarat tanah yang dalamnya ada benda kotor, ada baja, ada racun. Itu ibarat. Nabi kata itulah hati orang-orang awam. Kadang-kadang mana lebih banyak menguasai, itu yang menang. Kadang-kadang yang baik, bajanya menguasai, pokok tumbuh elok. Kadang racun menguasai, mampu pokok tersebut. Ini lebih kurang terrujuk dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menguraikan ayat fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit, dan dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambah penyakit. Jadi tuan-tuan, hati terbalik tadi hati munafikin. Hati terbalik orang munafik. Mereka ini patut dapat iman, tapi mereka terbalikkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak rawat hati kita, nak ijrah hati seperti mana sahabat ijrah hati. Dari kafir mereka jadi beriman kepada Allah. Daripada baru masuk Islam iman tak mantap, jadi mantap keimanan kepada Allah. Dari tidak yakin pada yakin. Ini tuan-tuan perlu kepada ubat. Tengok apa ubat dia. Ubat dia yang pertama tuan-tuan ialah mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab dapat hidayah. Sayyidina Umar Al-Khattab ini satu hari tuan-tuan, dia biasa dia tak suka dengar ceramah. Sayyidina Umar ni, dia hanya dengar siaran-siaran dari mulut-mulut orang-orang musyrikin Mekah. Tuan-tuan, dia dengar Abu Lahab kata apa kat Nabi, dia percaya bulat-bulat. Abu Jahal kata apa, dia percaya bulat-bulat. Macam orang kampung kita lah, tengok TV percaya bulat-bulat tuan-tuan kan. Baca surat khabar percaya bulat-bulat kan. Pernah tanya khabar pun main percaya je tuan-tuan. Itu Sayyidina Ahmad gitu dia kata Muhammad ni musuh kita. Abu Lahab kata bahaya kan. Dia ulang je. Dia tak pernah dengar ceramah Nabi Muhammad, dia tak pernah baca Quran. Yang dia tahu kerja dia tumbuk. Sayyidina Umar ni samseng kedebeh tuan-tuan kan. Nak lawan tumbuk bila-bila boleh. Sayyidina Umar ni hobi dia jalan naik kuda gitu, manah gitulah kerja dia. Satu hari tuan-tuan, bila kempen orang-orang musyrikin dah agresif, kata Muhammad caci maki tok nenek, caci maki Tuhan-Tuhan, maka Sayyidina Umar naik angin. Muhammad ni melampau, caci maki tok nenek aku, nanti aku nak cari. Kan dia pun bawa pedang cari Nabi Muhammad. Bila bawa pedang, orang tanya nak ke mana wahai Umar? Aku nak cari Muhammad, melampau sangat ni, caci maki Tuhan kita ni. Orang kata eleh, adik engkau budak beriman dah. Mana boleh adik aku beriman, dia kata. Adik engkau beriman dah, tak percaya kita tanya. Dia pun patah balik pergi rumah adik dia. Tuan-tuan, bila sampai rumah adik dia tengah mengaji. Dulu Quran ditulis di atas lembaran tuan-tuan, pelepah-pelepah ataupun di atas kulit-kulit belulang. Tuan-tuan, dulu Quran bukan macam ni. Turun berapa ayat tulis, berapa ayat tulis tuan-tuan kan, baca. Masa tu adik dia tengah baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 6. Adik dia tengah mengaji, Sayyidina Umar datang tendang pintu. Buka pintu, dia pergi rampas. Adik dia tolak nak ambil balik tuan-tuan. Ni apa Quran tadi yang ditulis di atas belulang, dia tolak, adik dia jatuh. Adik dia kata kamu najis, musyrik, jangan ambil. Adik dia perempuan, nak lawan tak boleh. Umar kuat. Umar rampas, Umar baca. Apa kamu baca? Dia pun tengok-tengok. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuan-tuan, apa makna yakni Taha? Taha ni setengah ulama tafsir kata gelaran kepada Nabi Muhammad.
Nama dia Taha. Yasin pun gelaran Nabi Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad ayat-ayat Quran ini untuk mendatangkan kecelakaan. Illa tazkiratan, tetapi ia hanya merupakan peringatan. Liman yakhsha, bagi orang yang ada rasa gentar kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang Maha Pencipta. Dia yang mencipta langit dan bumi yang tinggi. Dia mencipta bumi dan langit yang tinggi. Khalaqal arda was samawatil ula. Dialah Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, dengan Maha Pemurah, yang mentadbir daripada atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kita mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita takwil apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan yang bersifat pemurah, yang mentadbir daripada atas arasy. Kan? Ada orang yang kata Tuhan duduk atas arasy. Duduk macam mana? Dia duduk macam kita. Itu mazhab yang salah. Ya tuan-tuan, dia nak terang duduk tapi salah cakap. Tuhan duduk macam mana? Duduk macam kita duduk. Ini orang panggil menyerupakan manusia dengan Allah. Salah, dosa tuan-tuan kan. Jangan kata duduk macam kita doa, tapi dia Tuhan, kita rakyat. Tak boleh tuan-tuan. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah ni tak boleh kata siapa pun yang sama dengan dia. Duduk macam kita, cakap macam kita, tak boleh. Allah ni dia bersemayam, tapi kita tak tahu macam mana. Orang tanya Imam Malik ayat ni. Imam Malik rahimahullah, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Imam Malik jawab, dia kata al-istiwa'u ma'lum. Yang kata bersemayam semua orang tahu. Perkataan ni Arab semua tahu belaka. Wa kaifiyah majhul, tapi cara Allah bersemayam kita tak tahu. Wal imanu bihi wajibul, beriman wajib, ayat Quran. Ya, wasu'alu anhu bid'ah, tapi kamu tanya ni bid'ah saja nak tanya. Aku tak tahu, kamu pun tak tahu. Allah suruh bagi tahu, yang tu cukuplah. Ulama ahli sunnah dia takwil. Dia kata apa dia? Allah Ta'ala memerintah mentadbir daripada atas arasy, kan? Adik tuan-tuan, Sayyidina Umar baca ayat ni menggigil dia. Sebab dia faham. Orang Melayu tuan-tuan jarang mendengar bacaan Quran menggigil ni, kecuali abang imam kita baca panjang. Satu muka tak berhenti lagi, menggigil habis makmum-makmum ni. Makmum umur 60 habis, ingatkan faham apa nak terkencing tuan-tuan, ekor kuat. Menggigil kita. Ni teruknya kita tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar menggigil. Dia kata, bawa aku jumpa Nabi Muhammad. Bawa. Kenapa nak bawa? Adik dia kata, kamu musyrik. Tak, aku nak beriman. Tuan-tuan, baru baca ayat 1-6 surah Taha. Waktu ayat ni tuan-tuan power. Saya sedang susun buku saya yang terkini. Tuan-tuan doa bagi jadilah. Saya cari ayat-ayat yang pernah dibaca oleh sahabat, yang dibaca oleh imam, yang ada amalan-amalan tertentu. Saya muatkan satu juzuk buku saya tu, iaitu kita dengan Al-Quran. Ya, wajib baca nak baca macam mana. Kemudian kita wajib yakin ayat Quran ni ada power dia, ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya tengah kaji hadis-hadis, tapi amalan ulama dan sebagainya, saya nak buatkan satu juzuk, ya, supaya kita ni bila baca tahu, ni kelebihan dia, ini fadilat dia. Dan orang Melayu ni main baca je, main belasah je tuan-tuan kan. Ada ayat tahu tapi nak baca tak tahu. Ada yang baca tahu tapi salah. Saya ingat orang tua-tua kampung dulu, ya Allah tuan-tuan, baca salah. Dia nak masuk hutan, nak pergi nak perahu, dia ajar anak cucu, kau baca ayat ni nanti buaya tak boleh makan. Tuan-tuan tahu ayat tutup mulut buaya pun ada. Saya pernah belajar ni, buaya tak boleh makan. Apa ayat dia? Naik perahu, kau baca ayat alam tara kaifa fa'ala rabb. Kau angkat lidah ke langit-langit, Rabb. Ingat, niat kunci mulut buaya. Kan? Bila kau dah jalan sampai Bengkalan balik sana, buka. Buka balik. Tuan-tuan, tu orang tua-tua dulu punya amalan. Karut sungguh tuan-tuan. Tak kena-mengena tapi buka. Ya, kadang-kadang orang tua-tua yang buat apa nama ni, tapai. Buat tapai, ada ayat buat tapai. Ada ke? Kadang-kadang saya suka sembang-sembang orang tua-tua kan. Ya, ada ayat buat tapai nak bagi mana? Ada. Apa dia? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis
Manis, 3 kali manis, baru tata'a ilaihi sabila. Astaghfirullahalazim. Ayat tak kena mengena pun, tapi ada manis kan. Astaghfirullahalazim. Ya, itulah. Ada pula orang Kuala, dia amalkan ayat Quran kalau nak selam, ada ayat panjang nafas tak ada. Ada juga, ada. Wa nahan nafas, wa nahan nafas, wa nahan nafas. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia baca wa nafas je. Astagfirullahalazim. Semua salah belaka tuan-tuan. Dosa, tapi power jadi dia yakin. Allah bagi juga kat dia, dia yakin kan. Oh selam lama sampai tak naik, 30 tahun tak naik dah tuan-tuan, mati dah kat bawah kan. Wa nahan nafas. Astagfirullahalazim. Dia tuan-tuan, kita kena betulkan balik. Jadi saya nak cerita Saidina Umar boleh masuk Islam sebab dia faham ayat 1 sampai ayat 6 saja. Ni power. Sebab tu kalau anak degil, suami degil, bini degil, bacakan ayat ini. Doa pada Allah agar Allah lembutkan hati. Ya tuan-tuan, nak reka cerita, inilah yang mengubah Saidina Umar, iaitu dia mendengar ayat Quran, dia membaca ayat Quran, dia memahami ayat Quran. Kita kenapa tak berubah hati? Sebab orang Melayu ni dengar saja. Orang Melayu tuan-tuan, dia dengar dalam kereta, sambil nak jalan, sambil sembang dengan bini dia pasal Syekh Mahir Mu'aqili kan, pasal sambil dia sembang pasal takut ngantuk, dia pasal takut hantu. Kalau kawasan yang gelap-gelap tu, dia pasal ayat Syekh Mahir, ayat kursi kan. Serah macam bah pasal kesyek tadi, pasal lagu Hindustan. Mula-mula Hindustan masa cerah-cerah tu, lalu kawasan Sepang gelap-gelap tu, dia mula rasa lain macam pasal Quran. Nak bagi takut hantu je, hantu takut kat Quran kan. Hantu kata eleh, aku kat takut sangat kau tu, aku tengok macam hantu dah kan. Hantu tengok dia dengan hantu sama je. Tuan-tuan, pelik sungguh. Kita ni tuan-tuan tak jadi apa baca Quran. Sebab apa? Sebab kita tak apa faham. Tapi tuan-tuan jangan anggap kalau tak faham tak baca. Tak faham ada kesan. Saya nak sebut kat tuan-tuan, baca Quran mesti ada kesan. Ya tuan-tuan, ada selalu orang sebut perumpamaan. Dia kata kita ni kadang-kadang buat kerja kan ada faedah. Ibarat anjing menyalak bukit. Kan ada satu pepatah Melayu. Dia kata kita buat kerja dakwah ustaz-ustaz ni, ceramah sana ceramah sini, tak berubah masyarakat. Ibarat anjing menyalak bukit, tak ada faedah. Siapa cakap tak ada faedah tuan-tuan? Kadang-kadang bukit tidak roboh, anjing dapat faedah. Apa faedah anjing selalu salak bukit tuan-tuan? Siapa boleh bagi tahu? Nak bayar RM2 ni. Kan? Siapa boleh bagi tahu apa faedah anjing yang selalu salak bukit? Tak tahu tuan-tuan? Volume vokal anjing itu makin baik. Tuan-tuan kan, mula-mula salak serak je, tapi makin kuat tuan-tuan. Lama-lama dia jadi anjing yang menang, vokal anjing terbaik. Ingat mai? Kan contohlah. Orang tak nampak ada kelebihan pada anjing. Tu anjing. Kalau kita ni dakwah lagilah hebat kan tuan-tuan. Setiap kali dakwah dapat pahala. Setiap kali baca Quran dapat pahala. Ada satu kisah ni, nak cerita satu kisah. Satu orang datang jumpa ulama. Dia kata, Tok Guru selalu pesan baca Quran berubah. Saya ni nampak serupa je saya ni. Saya baca selalu, tak nampak faedah sangat pun. Tok Guru kata ginilah, nah ambil raga ni. Raga ni. Ambil raga tu ada tek ayam tuan-tuan. Kamu ni aku nak bagi satu benda yang faedah nampak terang. Faedah nampak terang. Apa dia? Ambil raga ni, kamu pergi angkut air dengan raga ni. Tengok tai ayam semua ada. Dia pun bawa pergi sungai. Ambil air sungai, bawa dengan air tu dalam raga ni, bubuh dalam ni. Dalam tempat ayam aku ni, aku nak tunggu sini. Dia pun tuan-tuan lurus benda, bawa lah raga sambil duk fikir betul ke Tok Guru aku ni. Dia suruh aku bawa raga penuh tai ayam, pergi ambil air. Dia pun celup dalam sungai, angkat tak lekat. Celup angkat tak lekat. Dia buat puluh-puluh kali naik angin. Dia kata, Tok Guru aku ni dah lah tadi suruh aku baca Quran tak ada faedah. Sekarang dia kata suruh aku air dengan raga pula. Ini nak kena dah Tok Guru ni gerak. Dia pun datang, Tok Guru yang ni pun tak ada faedah juga, air tak lekat, suruh apa saya buat? Tok Guru kata ada, cuba tengok raga apa jadi. Tengok ti ayam dah tak ada Tok Guru, dah proses macam baru. Macam itulah hati kamu sebenarnya. Kamu kan perasan setiap kali kamu baca Quran, dia sebenarnya seolah-olah kamu bersihkan raga yang ada ti ayam tadi.
Ya, kita kan perasan tuan-tuan, baca Quran pagi tadi nampak macam biasa, tak ada apa-apa, tapi rasa nak datang semayang kat masjid, hati dah baik sikit dah. Tadi panas barang semalam, hari ni bini cakap slow, kita pun senyum dah, mula belajar senyum dah. Hari-hari biasa kedekut, tengok orang minta derma, kita geram semacam je. Anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Semalam tuan-tuan, hari ni rasa RM1 nak bagi juga, RM1 tak bagi 10 pun. Esok baca pula 2 juzuk, RM2 tambah, 3 juzuk, RM3 tambah, rasa lembut tu datang. Kita kan berasa, try tengok tuan-tuan. Ya, orang baca Quran memang dia ada perubahan, tapi tidak drastik. Tapi kalau yang drastik ni yang baca dan tadabbur, dah baca ada feeling, dah baca faham, Allah tuan-tuan, macam Sayyidina Ahmad berubah serta merta. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Fudail ibn Iyad? Kalau tuan-tuan mengaji kitab tasawuf, dalam apa kitab tasawuf pun, bila cerita tentang ikhlas dalam amalan, mestilah tuan-tuan orang bawa cerita ayat-ayat daripada Fudail ibn Iyad. Ulama tasawuf, wali Allah. Tuan-tuan tahu dia ni wali Allah, tapi sebelum jadi wali dia jawatan apa? Tuan-tuan, sebelum dia jadi wali dia adalah penyamun. Kerja dia penyamun, kerja dia samun orang, Robin Hood. Tuan-tuan, kerja dia Robin Hood. Satu malam dia berubah bila dia nak masuk rumah satu orang. Tengah panjat tuan-tuan rumah tersebut, tiba-tiba waktu nak kopok tingkap, tuan rumah tengah semayang tahajud. Tuan rumah baca, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tuan rumah tu baca sambil menangis, dia ulang balik, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Menangis tuan rumah tadi. Apa makna ayat ni? Kita Melayu bacalah apa pun tak faham kan? Dia faham, dia Arab. Tak sampai masa ke lagi bagi orang yang beriman itu untuk takut hatinya kepada Allah. Dia tengah nak panjat masuk rumah ni, tak sampai masa lagi ke, terkejut dia, ya Allah, sampai masa dah, ya Allah. Dia kata, dia kata, dah sampai masa aku tabat. Terkejut rumah, nangis. Fudail ibn Iyad, lepas tu dia tinggalkan kampung pergi ngaji sampai jadi ulama wali Allah. Murid ribu-ribu. Kalau Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan kan, Fudail ibn Iyad sampai sekarang ni orang jadi anak murid dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang suka ungkit-ungkit silah, dia kata Ustaz Azhar Idrus pun kaki main gitar juga dulu. Kira main gitar ni tuan-tuan tak boleh lawan lagi Fudail penyamun. Tuan-tuan, jangan duk kira rekod silah. Dia kata Ustaz Azhar tu pun dulu kaki main gitar kan. Ustaz Aslin tu kaki main gitar, teror main gitar ke main kan. Ustaz Aslin tu Ustaz apa nama, Ustaz Amran Bollywood. Ustaz Amran tu kalau menyanyi lagu Hindustan sebiji macam Hindustan tu, kan, suara dia dengan hafal dia, ya Allah dahsyat. Saya orang ada saya kata, hafal boleh lagu Hindustan. Heran dia gelak sebab dia bekas menyanyi, kan. Dia lirik dia hafal. Saya heran macam mana hafal Quran pun hafal, lagu Hindustan pun hafal. Saya duk heran kat dia. Membuat tuan-tuan, dia boleh hafal. Dia tak hafal lama dah. Lagu Calti, Bobby semua hafal lah ke dah. Tuan-tuan kan. Sebab tu kadang-kadang dia tak perlu delete, dia nyanyi je tuan-tuan. Dia nyanyi tu sama macam dia baca Quran hari-hari dia baca kan. Sebab dia kaki nyanyi tuan-tuan kan. Tu kaki nyanyi jadi ustaz tak ada masalah tuan-tuan. Dia kembali ke pakar jalan. Dulu dia anak muda nakal, lepas tu pergi mengaji pondok. Bila ngaji pondok jadi tok guru. Tok guru pandai Hindustan, apa masalah? Suara sedap. Takkan tok guru bila jadi tok guru nak tak mau baca sedap dah. Sebab aku tok guru baca tak sedap. Mana boleh tuan-tuan. Dia memang Allah bagi kat dia suara sedap. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, Fudail ibn Iyad ini dengar satu ayat Quran, berubah sebab dia faham. Di kita tuan-tuan kalau nak ubah hati kita, cuba dengar ayat Quran. Lepas tu cuba hayati feeling. Orang Melayu tuan-tuan bila dia baca Yasin, jarang kita jumpa tu imam menangis sebab, makmum menangis sebab. Berapa puluh tahun dah kita baca Yasin kat surah ni, tuan-tuan, lama dah. Kita tak sebab kita baca Yasin saja dan lepas tu nak laju pula. Ya tuan-tuan, tambah kalau malam nisfu Syaban, Allah 3 kali Yasin,
3 kali Yasin, gear berapa? Gear tubuh tuan-tuan. Gear tubuh. Kita tak boleh ikut Tok Imam tubuh malam tu. Sebab nak habiskan belum isyak 3 kali Yasin. Ya Allah, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Dia tuan-tuan. Arab dengar tercengah, Arab kata kami Arab pun tak boleh buat. Powernya Melayu tubuh. Tuan-tuan, ni orang panggil tubuh Melayu. Mana nak dapat faham Quran tuan-tuan? Orang tanya saya berapa kali, tak sekali cukup. Sekali je Ustaz. Orang lain surah lain buat 3 tu karut berdosa je. Dosa Ustaz. Langgar hukum tajwid berdosa. Wal Quranil Hakim dosa. Yasin dosa. Mesti Yasin. Sin tu 6 harakat kan? Ya ni Yasin. Yasin bukan Muhyiddin Yasin. Kan? Ni Yasin. Satu tuan-tuan, tajwid nak jaga. Yang kedua, waqaf ihtidak nak jaga. Yang ketiga, nak feeling. Ya tuan-tuan, kalau kita baca, kita makan sedap, toyah sedap. Kita makan poluk tuan-tuan, macam beruk makan tuan-tuan. Sudah makan, bini tanya sedap bang, tak tahu tulang pun hilang tak ke mana tuan-tuan. Tak tahu sedap tuan-tuan kan. Cuba kita makan sikit, oh sedap. Makan lagi sedap kan, habis tu tahu sedap tuan-tuan kan. Sebab tu kita baca Quran tak rasa lazat, kita kira nak habiskan cepat tuan-tuan kan. Tak beradab dengan Al-Quran. Yasin. Tuan-tuan tengok orang Arab mana dia nak habiskan hujung tu pun dia sayang. Yasin. Hujung tu dia sayang nak habis tu tuan-tuan kan. Wal Quranil Hakim. Tengok, kalau kita wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Rap tuan-tuan, tu imam rap. Amboi tuan-tuan. Wal Quranil Hakim. Tuan-tuan dengar Syekh Mishari baca, ya Allah, dia sayang nak habis tu. Macam kita tengah makan, kita hidu lagi sambil makan tu Quran. Itu baru jadi penawar yang mengubah hati. Cubalah tuan-tuan, kalau kita nak mula baca Quran dulu, dengar Quran dulu. Ya, dengar Quran. Saya tadi tengah duk edit buku saya bab fadilat mendengar Quran. Apa faedah dengar Quran ni? Saya tengok cari bahan-bahan lain daripada sudut jiwa, kejiwaan. Dengar Quran ni apa dapat? Sebab saya jumpa, saya suka cari artikel tuan-tuan, kajian-kajian orang barat. Dia kata manusia sebenarnya terpesona dengan apa yang dia dengar. Membentuk jiwa. Yang kita dengar ni tuan-tuan bentuk jiwa. Sebab itu kajian daripada Universiti Harvard University, dia kata manusia ni kalau dia rajin dengar irama yang keras, thrash metal, dia akan cenderung jadi ganas. Kajian di penjara-penjara di Amerika, didapati orang yang suka mengamuk, suka pukul orang, bunuh orang, dia balik rumah dia minat muzik thrash. Kan, dia jenis brutal. Kalau dia pergi kelab malam, dia nak bingit. Kan, bila bingit dia jadi dia rasa kuat, tu yang suka pukul orang, ganas dia kata. Sementara orang yang suka dengar muzik instrumental pula, yang jenis slow mendayu ni, dia ada kecenderungan bunuh diri. Dia kalau tak bunuh diri, dia jadi stres, dia gila meroyak. Kan? Dia buat kajian. Sungguh orang Melayu tuan-tuan pelik. Melayu ni mendayu-dayu, ya Allah. Dulu lagu-lagu popular tuan-tuan tengok dalam carta muzik ke carta apa, mesti lagunya putus cinta. Tuan-tuan nasib baik orang Melayu tak bunuh diri, meroyak je banyak. Tuan-tuan, sebab tu banyak rumah tangga bercerai-berai artis ni. Kenapa? Sebab dia suka lagu-lagu yang jenis tu, mendayu-dayu. Cukup sampai di sini sayang. Lagu top. Siapa nyanyi tak tahulah, saya dengarlah radio kan. Ya. Relakan perpisahan ini. Tuan-tuan duk nyanyi buat apa lah tuan-tuan, benda-benda yang macam tu. Ya tuan-tuan, saya pun pelik. Kenapa orang Melayu minat Hindu bayangan, berbelah-belah minggu Johan. Lagu-lagu yang duduk top semua lagu putus cinta. Semua lagu gaduh. Suami curang, suami aku tinggal kau begitu aku. Macam-macam lah tuan-tuan. Lagu-lagu yang karut-marut ini, orang yang selalu dengar macam ni, mendayu-dayu sangat, dia akan menyebabkan jiwa dia lemah, mudah stres. Kalau lama dia biar dia boleh bunuh diri tau. Ada sekarang orang Melayu dah bakar diri dah ada dah. Orang Melayu dah ambil pistol tembak kepala dah ada dah. Anak Melayu yang pergi gantung leher dengan tali nylon tu tuan-tuan, dekat dah ada terjun sungai. Dah. Ya tuan-tuan, kecewa sikit dengan power gila friend and boyfriend gaduh je terjun sungai.
Tuan-tuan, terjun bangunan. Astagfirullah. Sebab apa? Jiwa lemah. Ya tuan-tuan, sebab tu kita kena balik pada Al-Quranul Karim. Ini penawar yang menyebabkan hati jadi lembut. Tuan-tuan, hati jadi tenang, hati jadi tentera. Ya, Allah sebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibacakan pada mereka ayat Quran, maka bertambah keimanan kepada Allah dan lagi kuat pergantungan mereka kepada Allah. Tawakal. Ini tuan-tuan hiburan tuan-tuan yang pertama untuk hati. Nak ubat dia kena banyak baca Quran. Yang kedua tuan-tuan, nak ubah hati kita daripada kita ni macam-macam jahat, nak bagi jadi baik, kita disebut dalam hadis kita kena banyak tuan-tuan mengingati mati. Kita banyak tuan-tuan fikir kita tentang persiapan nak menuju ke akhirat. Ini sebab yang mengubah orang. Ya, biasa orang berubah ni bila mula berfikir kalau aku mati macam manalah aku ni dalam keadaan jahat, dalam keadaan aku ni tak sembahyang, mulalah ada air mata keinsafan. Yang tak berubah orang ni kan sebab apa? Sebab dia tak fikir tentang mati, dia fikir elang je. Dia fikir duit aja, dia fikir seronok aja. Dah tua-tua ni kira seronok aja tuan-tuan. Dia kira nak buat malih hari jadi, sambutan birthday tu birthday ni, nak buat parti tu parti ni tuan-tuan, nak menari sana menari sini. Tua-tua perut borai menari dengan orang-orang muda. Ya Allah, bodohnya. Tak saya tengok YouTube tu tuan-tuan, nari sambutan hari hari jadi, dia menari macam Doraemon tuan-tuan menari. Nak nari juga tuan-tuan, bodohnya. Tak ingat mati. Tuan-tuan, kubur kata mari, rumah kata pergi, dia tak isah juga tuan-tuan kan. Cuba kita banyak ingat kita akan mati. Dia pun duduk saja-saja tengah malam pasang lagu apa? Selimut Putih. Abang ada permintaan, saya telefon malam segar tu, telefon saya dengan ini nak minta lagu Selimut Putih nak ditujukan pada suami saya dengan harapan selalu ingat mati. Ada tak? Try lah sekali. Ini kadang-kadang telefon dekat radio minta lagu Pojaan Hatiku Marilah. Kan yang hitam manis kan, macam-macam Ar-Azmi, Pojaan hatiku marilah. Amboi, tuju kat suami dia. Suami gigi tak ada, telinga tak apa dengar dah, tapi dengar lagi malam segar tu. Saya tujukan lagu apa? Lagu Selimut Putih untuk suami saya kan. Bila Izrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Melompat suami bangun tahajud. Kan, aku faham kan. Pagi-pagi suami malas bangun, dia duduk tepi katil bisik kat telinga, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat suami, ingatlah akhirat. Orang perempuan nyanyi kat suami tak apa, nyanyi kat telinga kan. Ya, cepat ucap astaghfirullahalazim. Lompat dia bang. Aku faham kan. Ini tak tua-tua menari lagi sehati sedap sejiwa berdansa apa. Masuk lagi apa tu rancangan apa tu? Apa? Bukan kilauan mah apa? Kilauan mah ke apa? Orang tua-tua ya. Gigi mah dah tinggal dah kan. Nak masuk lagi. Ya, tak isah, tak fikir pada kematian. Yang ketiga, nak ubah hati kita macam mana? Nak ubah hati kita dengan kita ini selalu mendengar nasihat. Sebab itu sahabat Nabi pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah nasihatkan saya. Kita tak ada dah Nabi nak nasihatkan kita, kita buka hadis Nabi. Siapa nak tolong baca hadis Nabi? Ulama lah. Tuan-tuan ziarah lah tok guru alim ulama. Saya tuan-tuan semalam jumpa dengan sahabat saya. Seronok tuan-tuan jumpa sahabat lama yang ulama. Malah saya lama tak jumpa sahabat saya Ustaz Mukhtar Sni. Sebaya dengan saya umur 49 tahun, tapi dia menang dengan saya 2 faktor.
Satu anak dia 11, saya anak 10, saya kalah. Yang kedua saya bini 1, dia bini 2, menang dia juga, tuan-tuan kan. Tak apa saya kata kau ulama lebih, tak apa kan. Dia ulama. Tapi bagus tuan-tuan bila dengar dia ceramah seronok, tuan-tuan kan. Ya, dengar dia ceramah banyak ilmu. Kita belajar dah tapi tak ingat kan. Dia cakap lah tuan-tuan, saya kagum dia bila duduk dari mengaji pondok dulu, dia hebat. Dia ni jenis kalau bercakap tuan-tuan, dia punya idea tu macam dia simpan-simpan kat sini, keluar kat kesuka hati dia je. Kan? Tu orang yang hebat. Ya tuan-tuan, alhamdulillah kita duduk dengan dia ni dapat ilmu confirm punya lah. Kalau tuan-tuan duduk jumpa, pergi salam dengan Tok Guru Nik Aziz, agak-agak nak balik, tuan-tuan kata Tok Guru nasihatkan hamba. Tok Guru nak kata apa? Tok Guru kata, agak-agak tuan-tuan nak kata apa? Tukar kereta ke? Tambah bini ke? Nak kata apa? Balik rumah buat rumah baru ke? Dia nak cakap apa agak-agak? Dia akan cakap benda-benda yang Nabi suruh. Dia akan pesan. Ya tuan-tuan. Dia kata kita orang Islam ni kena ingat, dia kata kan. Orang Islam ni ingat bumi ni akan kiamat. Kita akan dihadapkan ke hadapan pengadilan Allah Ta'ala. Bukan selesai dunia ni, selesai sekitar takat dunia dok, dia kata sampai ke akhirat sana. Apa yang mu buat dalam dunia, Allah tanya balik akhirat. Jumpa Tok Guru, confirm dia akan cakap ayat-ayat yang macam ni. Sebab tu setengah orang tak suka tanya Tok Guru. Dia tak payah tanya Tok Guru, mesti takut punya. Kan? Baik aku tanya Tok Haru Biru. Tok Haru Biru bodek, tuan-tuan kan. Ada setengah orang tu dia, tuan-tuan, orang ingat dia hebat sangat dan nasihat orang. Rupanya bila masuk tuan-tuan tempat orang yang tak nak terima nasihat, tak boleh nasihat, akhirnya dia jadi pembodek belaka. Orang yang tak tutup aurat dia kata mujahidah, tuan-tuan kan. Orang yang lawan hudud mujahidin, ngarut sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan macam tak berasanya. Cuba cek balik kan tuan-tuan kan. Orang yang salah jatah betina perlu ambil gambar gitu gini, mujahidin dan mujahidat yang berbicara ngarut tuan-tuan. Pok-pok dia yang lain kata, aku pun tak nak bodek macam tu, kau datang teruk daku lagi. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, ya balik tadi duduk dengan alim ulama, insya-Allah kita akan jadi berubah hati kita. Baik, kemudian yang kedua, hijrah yang kedua lepas kita hijrah hati kita ni, iaitu hijrah ilmu. Ya tuan-tuan, sahabat Nabi daripada jahil. Sahabat Nabi dulu orang panggil generasi ummiyin. Ummi ni maknanya orang buta huruf. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad itu dari kalangan generasi kaum yang buta huruf, di mana dia telah diajar oleh Allah untuk membaca ayat Allah kepada mereka, membersihkan akidah mereka, mengajar kepada mereka ilmu daripada Al-Quran dan sunnah Nabi, walaupun mereka dulu sesat dalam sesat yang amat nyata. Ni tuan-tuan sahabat Nabi jahil. Ya tuan-tuan, orang ummi ni macam tuan-tuan tengok dalam filem P. Ramlee. Ya tuan-tuan, pendekar bujang lapuk tu, ahli besar batang kelapa pun tak kenal. Tuan-tuan, tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal. Ini generasi zaman sahabat. Tapi bila mereka masuk Islam, Quran yang mereka tak reti baca, mereka semat dalam dada hafal. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hafal. Hebatnya sahabat Nabi digambarkan sebagai Al-Quran yang bergerak di atas muka bumi. Ya tuan-tuan, tanya sekat sahabat Nabi, ayat ni ayat mana? Dia boleh cerita, aku semalam duduk kat masjid, Nabi baca ayat ni. Aku minggu lepas khutbah Jumaat, Nabi baca ayat ni. Sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, inilah yang kita nak lakukan. Kita kena hijrah daripada sudut ilmu. Macam mana tuan-tuan yang dikatakan hijrah daripada sudut ilmu? Daripada kita tak tahu apa-apa, jahil, kita berubah jadi orang yang menjadi pencinta malik ilmu. Nak berubah ni dia ada tahap tuan-tuan. Nabi sebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah fatahlak. Ya, Nabi kata dalam dunia, dalam hidup, jadilah kamu tok guru, alim ulama yang mengajar orang. Setiap orang kena tanam cita-cita nak jadi macam Ustaz Azhar Idrus, nak jadi macam Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri, nak jadi macam Tok Guru Nik Aziz. Ya, mengajar sampai tua, sampai lesu, habiskan masa dia. Dia kata, amo nak mati dalam keadaan mengajar orang. Allah tuan-tuan, hebatnya.
Nak jadi macam Profesor Datuk Dr. Harudin, ilmunya melaut tuan-tuan. Kita tak payah tunjuk contoh orang luar-luar. Ramai orang suka cerita orang luar hak dalam dia tak nampak. Orang Melayu ni pelik sungguh tuan-tuan. Dia duk sibuk nak pergi melawat kubur Wali Songo. Ramai, bukan salah, saya tak kata salah tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia seronok pergi melawat tuan-tuan. Kubur Wali Songo. Yang Tok Guru masih hidup dekat Kelantan tak ziarah, wali hidup tak nak ziarah. Itu yang salahnya. Yang betulnya ziarah kubur dengan Tok Guru tak ada masalah. Tok Guru hidup pun dia ziarah, kubur pun dia ziarah, tak apalah tuan-tuan. Ini yang Tok Wali pergi Kelantan, dia tanya, "Mana kubur Tok Kenali?" Pergi ziarah kubur Tok Kenali, baca Fatihah. Yang Tok Guru, Tok Wali hidup ni tak ziarah tuan-tuan. Mana Tok Guru ni ziarah? Itu tak nak, aku tak kenal dengan dia. Pelik sungguh tuan-tuan kan. Pergi tuan-tuan di negeri Terengganu, jalan cari kubur Tok Kupaluh. Ulama besar tuan-tuan. Tok Kupaluh ni kita tahu Tok Wali. Yang Tok Guru jadi ada tu tak gitu ziarah. Itu tak nak, tu ulama politik kata dia kan. Contoh tuan-tuan, ada orang tak ziarah. Pelik sungguh tuan-tuan. Jadi kita jangan jadi gitu. Kita ziarahlah Tok Guru ulama yang masih hidup, ya tuan-tuan, dan yang mati kita ziarah juga. Jangan tak ziarah tak ada masalah, ya tuan-tuan. Ni ada setengah orang dia ziarah orang yang jauh, yang dalam-dalam, dekat-dekat tak nak. Tok Guru mengajar pak kita tak nak, ya tuan-tuan. Nabi kata kamu kena jadi orang alim. Niat matlamat kita target bagi tahu ke anak nak, abah nak kamu mengaji sampai alim. Jangan jadi macam abah ni tak alim sangat. Kan? Jadi macam Tok Guru yang hebat-hebat. Tengok tu Tok Guru ni Aziz hebat, jadi. Ustaz Azhar itu hebat jadi. Gantikan dia. Kan? Walaupun tak glamour, tapi kamu akan jadi orang yang hebat di sisi Allah. Tok Guru ni tuan-tuan kan semua glamour. Kadang-kadang ada orang masuk YouTube tuan-tuan, seorang je tengok, iaitu dia seorang tengok. Dia buat masuk, dia tengok, lama-lama dia delete sendiri. Tuan-tuan kan. Ada orang try naik tuan-tuan kan. Tuan-tuan masuk hak saya ceramah tak tahu berapa, sikit je tuan-tuan, tak laku sangat kan. Saya pun sedar diri, tak apalah, aku tak laku, tak popular kan. Kan. Macam mana nak laku tuan-tuan? Tajuk dia Ustaz Ghazali Omar Sakaratul Maut. Orang tengok Sakaratul Maut tak jadi, aku tengok yang lain. Ustaz Azhar Idrus, ya, janda muda. Kan tajuk dia kan. Kahwin 3. Tuan-tuan, yang kaki nak kahwin 3 takut bini semua dia like belaka tuan-tuan kan. Like tuan-tuan. Saya tak berarti tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi orang minat tak minat tu soal kedua. Allah angkat darjat kat semua orang. Kan semua orang Allah angkat Ustaz Azhar Idrus kan. Contohnya ramai orang minat kat dia, alhamdulillah kita syukur. Tapi kita kena azah, aku juga nak jadi alim kan. Walaupun tak ada ramai anak murid, tapi tetap nak jadi alim. Tu target yang pertama tertinggi. Yang kedua, muta'alim, tak boleh sampai capai target Tok Guru, jadi orang yang mengaji dengan Tok Guru. Target yang kedua tertinggi. Yang ketiga, target dia tak boleh jadi student pada Tok Guru, jadi pendengar ceramah dia pun jadilah mustami'. Target yang paling rendah, muhib, yakni orang yang mencintai, suka, sayang pada orang tuntut ilmu, sayang balik ilmu, sokong, support, muhibban. Jangan jadi orang nombor 5. Nombor 5 ni tuan-tuan alim pun bukan, tuntut ilmu pun bukan, dengar ceramah pun bukan, condemn je. Dia tahu Ustaz Ghazali Omar tu, kau hati-hati sikit dengar ceramah dia, tak boleh pakai tu. Dia tu tahu orang macam mana kan. Kadang-kadang ada orang, contohlah, ada orang kadang-kadang Ustaz Azhar itu pun dia condemn, alim sangat ke, tengok macam tak alim je. Tuan-tuan, sedap je kan, macam tak alim je. Jawab macam tu aku pun boleh. Apa hukum orang ambil beras kunyit tabur pada pengantin? Maka Ustaz Azhar pun jawab, hukumnya harus kalau pengantin itu 2 ekor ayam. Kan. Tuan-tuan, ayat tu saya jarang dengar Tok Guru kampung jawab. Tak pernah jawab lagi tuan-tuan kan. Dia jawab tuan-tuan, hebatnya dia kan. Allah bagi kat dia pandai sungguh tuan-tuan kan. Kita dengar-dengar betul juga tuan-tuan. Sama ni Tok Imam buat. Tok Imam nampak pengantin tu ayam rupanya kan. Tok Imam rabun ayam, itu nama dia Tok Imam rabun ayam. Dia tabur, lepas tu renjis pula. Itu pun boleh juga. Kenapa boleh renjis? Kalau kita nampak pengantin terbakar, boleh direnjis, tak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Kalau pengantin tak terbakar, hukum dia tak boleh. Itu tiru Hindu. Tuan-tuan, sungguh dulu-dulu kan saya ingat dulu Tok Imam kepala khurafatnya.
Tok Imam mula dulu. Kita DJ kata kita silakan pada Tuan Imam untuk baca doa selamat dan memulakan upacara menabur tepung tawak menabur beras tabur beras kan kepada pengantin kita, dipersilakan dan bawa maknanya minyak wangi ke apa nak ni direnjis ni. Penyanyi pun nyanyilah direnjis. Tuan-tuan duk renjis kata imam pun buat khurafat. Sama dengan Tok Sami Belu kata ayo serpak. Sama dulu saya kahwin pun ada ini macam juga. Tok Sami Belu kata ayo nampak gaya kalau mati mesti satu neraka selepa. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Tuan-tuan, dulu orang tak reti. Tuan-tuan, saya tengok jawapan Ustaz Zah ni saya kagum sungguh. Saya dulu kan berani jawab gitu, takut orang kata ustaz ni loyak buruk kan. Bukan tak tahu nak jawab tu, tapi tak berani nak jawab. Tuan-tuan kan, lepas dia jawab jatuh budak-budak muda suka mengaji kan. Budak muda ni kan keloyak buruk, bila ustaz lagi loyak buruk dia suka. Dia kata ini tok guru segala loyak buruk dunia ni. Kan. Jadi dia pun mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan, nampak kebaikan dia. Kadang-kadang kita ni suka condemn kan. Suka condemn, dia mengarut buat orang gelak je. Ya tuan-tuan, itu style dia nak buat macam mana. Yang penting orang mengaji kan. Jadi jangan jadi orang kelima, dengar ceramah tak pernah, suka pun tidak, kadang-kadang hantar surat layang. Saya tak tahu orang sini dapat tidak. Hari tu saya pergi satu masjid, dia orang mengadu pada saya Tok Imam naik angin dan sebagainya sebab dapat surat layang. Saya kuliah, saya pun kata jangan marah-marah pada orang yang hantar surat layang. Ini sah dulu-dulunya dia belajar kat sekolah BN tak lulus ni. Kan? Sebab itu dia tak berani nak tulis tanda tangan, buat surat kiriman fail. Kan? Jadi sekarang dah tua-tua ketagih nak buat surat, nak buat karangan, dia pun tulislah surat layang-layang, lekat sana lekat sini. Saya kata Tok Imam lain kali jangan merajuk, ambil surat tu bagi cikgu BM tolong periksa, bubuh markah perkat balik dekat di papan kenyataan. Tunjukkan dia ada surat layang pertama dapat 45 markah, suruh dia buat lagi pembetulan. Ajar dia format tulis surat layang yang sebenar. Kan. Saya cakap itu langsung tak ada dah. Saya kata lain kali hantar kat saya skeping salinan pada Ustaz Fazali Omar, saya pun boleh bagi markah juga. Kan. Saya pun nak tengok juga format surat layang yang terkini, saya pun tak faham juga kan. Jadi kita guru-guru lepas tu tak ada dah. Dia tak ada dah Ustaz surat layang. Dia orang suka komplain, buat kuliah banyak, dia kata menghabiskan duit masjid. Mengambil ke dia panggil ustaz tu, panggil ustaz ni. Allah tuan-tuan, buat kenduri makan banyak pun dia komplain, padahal makan banyak dia. Ada orang tulis surat layang ni dia tak perasan masa makan dia komplain tu sama dengan surat dia. Orang dengar macam pernah dengar je ayat ni masa makan sarapan semalam ni. Ayat dia lah tuan-tuan, dia ulang balik, tulis balik kan. Makan kuat tapi komplain pun kuat juga tuan-tuan kan. Itu sabar ya tuan-tuan. Jadi orang ni tak suka binasa. Baik tu kita tambah ilmu tuan-tuan daripada pendengar jadi orang yang mengaji. Tuan-tuan nak tahu perubahan orang mengaji jadi orang mengaji. Orang mengaji tuan-tuan macam anak kita pergi sekolah. Tuan-tuan nak tahu anak kita belajar rajin ke tidak, senang je. Tuan-tuan nak tahu cara dia nak tahu anak belajar, nombor satu anak beli beg sekolah. Anak minta bila pergi ni tuan-tuan hujung tahun, abah beli beg sekolah, abah beli alat tulis. Anak tak kata abah beli seluar jenama mahal sikit bah, ni kasut bagi mahal sikit bah, apa ni apa. Itu anak tak belajar, tu dia nak melarang, nak mengorat tuan-tuan. Kalau anak kita tak penting beg tak ada tak apa bah, yang penting jenama kasut tu bah kan. Yang penting abah ni seluar kain-kain ni tak nak bah, abah kena ni kain-kain gini bah. Maknanya anak kita tu ada dan naik kata 5 gatal lah tu, nak ngorat lah tu. Kan dia kan nak ngaji sangat. Kalau nak ngaji dia kan penting sangat jenama ni. Abah belilah kasut apa-apa, jangan koyak sudah kan. Yang penting beg abah, beg. Beg beli tahan sikit besar sikit. Kenapa? Buku banyak lah abah tahun ni. Asal anak kita nak belajar, beg ada. Lepas tu dia ambil awal-awal lagi alat tulis bah ni. Ni pensil ni bagus bah, pen ni bagus ni. Ni dia punya kotak pensil ni tahan lama bah. Anak nak ngaji jangan tolak permintaan. Dia pegang kotak pensil, bah walaupun mahal ambil, anak nak ngaji. Tapi kalau dia pergi pegang reben ke tuan-tuan, handset ke, sah anak tak nak ngaji kan. Ni anak lain ni tuan-tuan, lain macam ni, tak ada kira langsung. Lepas tu tuan-tuan dah ada alat tu, anak kita kelang kabut cari buku rujukan. Bah tahun ni nak ambil SPM bah, beli siap-siap buku rujukan bah. Jangan berkira beli terus.
Tapi anak kita buat duk je, buku apa nak ni? Entahlah bah. Belilah buku komik apa pun. Anak kita tak nak ngaji, tuan-tuan kan. Lepas tu nak tahu pula anak ngaji lepas tu macam mana? Tengok anak kita balik minggu pertama jadual dah ada. Jadual dah ada, dia lekat dekat dinding elok-elok, tuan-tuan. Dia salin besar, dia lekat dekat dinding. Sah anak nak ngaji. Tuan-tuan seronoklah, sukalah. Sebab apa? Anak kita azam baru. Tapi kalau anak kita bulan 2 jadual tak ada lagi, mana jadual? Tak, cikgu tak nak masuk kelas, cikgu pun tak kenal lagi. Cikgu BM nama apa? Ramasamy. Itu cikgu India pelik mengajar BM. Ya ke? Saya rasa macam BM je dia masuk. Kan? Tengok tuan-tuan, sah anak tak mengaji. Tuan-tuan, saya nak relate dengan kita. Tuan-tuan mengaji kat surau ni, tuan-tuan kenal tak cikgu mengajar sini ni? Cikgu mengajar akidah, siapa namanya? Entahlah, jumpa ustaz kat tempat tu, macam pernah kulihat lubang hidung, tapi di mana ya? Sopo tu kuih? Dia tanya. Ustaz tu kata, nampak penumbuk ni 5 tahun aku mengajar surau Taman Warisan ni, kamu tak kenal je kan? Contoh kan, satu ada tak kenal saya ni, macam pernah kulihat ustaz ni, tapi di mana ya? Amboi tuan-tuan kan, amboi aku ceramah sini 4 kali dah, tuan-tuan tak kenal lagi. Contoh kan, ada setengah orang dia tak kenal ustaz, dia datang kau cakap lah apa, insya semayang, lepas tu kau balik. Bini tanya, siapa mengajar bang? Entah ustaz mana, entah aku pun tak faham. Dia ceramah sementara menunggu insya, aku dengar je lah. Dia cakap apa bang? Entah, aku pun tak faham sepatah pun. Aku tidur dia tu kan. Tuan-tuan tengok macam mana kata mengaji, tuan-tuan. Nombor 2 tuan-tuan, lepas ada jadual, kita dah kenal ustaz je, kita kena ada buku pula. Anak kita tak beli buku, sah tak belajar. Bapak tak beli buku, sah juga tak belajar. Ya tuan-tuan, ustaz ngajar kita apa bang? Bini tanya. Entahlah, yang aku tahu aku datang dengar aku balik. Buku ada tambah, buku 5 adalah. Tuan-tuan kan, pelik sungguh kita tuan-tuan. Saya datang ceramah tak apa, tuan-tuan tak buat buku. Kalau ustaz-ustaz datang mengajar, jangan tuan-tuan. Ya ustaz datang mengajar akidah, tuan-tuan beli buku akidah. Ustaz mengajar hadis, beli buku hadis. Jangan biasakan datang goyang-goyang, lenggang-lenggang, cari tiang kerah. Satu-satunya perkataan yang kita zikir, yang kita hafal huruf kha. Tajwid pun kha, tauhid pun kha, fiqh kha, tasawuf lagi banyak khanya. Sebab dia tawaduk, tuan-tuan kan. Tok guru mengajar fiqh tasawuf ni tawaduk, tuan-tuan. Saya satu hari kebetulan malam tu free, singgah satu masjid. Saya punya gelak, saya seorang tak tidur, tuan-tuan kan. Sebab saya duk tengok orang. Ustaz tu baca kitab, saya tak tahu hikam ke apa dia baca. Slow, Minhajul Abidin, suaranya slow, dia warak, tuan-tuan kan. Ada pun sifat-sifat mahmudah itu, tuan-tuan. Maka orang ramai semua pakat menundukkan pandangan. Tuan-tuan kan, sudah menjadi khusyuk dan tawaduk, tuan-tuan kan, merendah diri mereka itu di hadapan ustaz mereka dengan serendah-rendahnya. Tuan-tuan, sampai rapat ke lantai, ustaz pun tak kata apa, dia mengajar habis, dia pun ikhlas juga. Kan, ikhlasnya mengajar sampai anak muridnya tu. Kalau saya balik mikrofon. Tuan-tuan kan, ikhlas juga, aku seorang cakap, kamu tidur buat apa, tuan-tuan kan. Inilah astagfirullah azim. Dia tuan-tuan, kena tingkatkan ilmu. Tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan, jihad. Sahabat Nabi hijrah dalam bentuk jihad. Dia keluar dari kampung halaman untuk tuntut ilmu, tu jihad. Dia keluar dari kampung halaman, mereka nak mempertahankan Nabi, jihad. Mereka nak mempertahankan negara Islam, jihad. Mereka nak menyebarkan Islam, itu juga jihad. Sahabat Nabi ni tuan-tuan dalam hidup penuh dengan jihad. Baik tu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ke Mekah. Di Mekah kubur sahabat kurang, sikit je sahabat mati kat Mekah. Kubur sahabat tuan-tuan tidak banyak di Mekah, tidak banyak di Madinah. Kubur sahabat banyak kat Mesir. Ada kubur sahabat sampai dekat China, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kubur sahabat dekat Afrika. Ya tuan-tuan, kubur sahabat rata-rata. Kalau tuan-tuan pergi kat Mesir tu, banyak kubur sahabat. Mereka tak balik kampung. Sebab apa? Hidup mereka jihad. Hebatnya. Ya, kita tuan-tuan nak tiru macam sahabat, payahlah.
Saya tuan-tuan duduk Selangor ni dah 18 tahun pun rasa nak balik kampung rindu, tak tahu nak cerita tuan-tuan. Kan rasa nak balik mati kampung rasa tuan-tuan kan. Rasa kali-kali cakap rasa-rasa. Tapi kadang-kadang bila fikir sahabat tak mati tempat dia tuan-tuan. Sahabat mati tempat lain. Kita kadang-kadang itulah perasaan orang Melayu ni kan, Melayu mendayu kan tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, saya ingat lagi dulu-dulu lah ya. Orang pernah cabar ustaz-ustaz kita ni lawan mau balik Kristian. Mubalik Kristian tuan-tuan datang daripada England, duduk dengan orang Penan. Bruno Mensah mau balik. Dia datang pakai seluar pendek, tak bawa jubah-jubah. Dia potong rambut macam Penan. Duduk dengan orang Penan. Tuan-tuan, dah banyak lagi di Sabah tu tuan-tuan, orang-orang Kristian yang jadi mubalik datang duduk macam orang asli. Bela babi sama orang asli. Asalkan dapat mengkristiankan orang-orang asli. Dahsyatnya tuan-tuan. Kita tuan-tuan duduk dalam tamat ni pun tak buat kerja Islam. Saya ingat ada satu sahabat saya, orang Sarawak. Dia cerita kat saya, kampung dia dulu tak ada orang Kristian. Dia cerita tiba-tiba datang satu Mak Saleh dari England. Mak Saleh ni dia kata datang bawa gitar. Tiap-tiap hari dia kerja, dia datang lungguk dengan budak-budak main gitar. Lungguk dengan budak-budak ni. Lagu-lagu dia lagu gereja. Kita kan tahu dia nyanyi ding dong bell, ding dong bell. Tu lagu yang saya ingat dia tu kan. Ding dong bell saya pun tak hafal lah. Dia tuan-tuan ingat dulu kita kat sekolah rendah cikgu suka nyanyi kan lagu ding dong bell kan. Ding dong bell tu lagu apa? Gereja. Loceng berbunyi. Kita kan perasan dia terakkan gereja ni dalam otak kepala ni. Budak-budak kampung longgok dengan dia main gitar. Ding dong bell, ding dong bell, ding dong bell. Tuan-tuan kau, sonok budak-budak. Balik rumah, bapak dah baca Quran, anak ding dong bell. Tuan-tuan kan. Lama-lama tuan-tuan, kata kawan saya ni, akhirnya berjaya dia tubuhkan satu gereja kat kampung tu. Dah ramai anak muda kampung masuk Kristian. Dia duduk petang-petang main takraw dengan budak-budak tuan-tuan. Ni nak ceritanya. Kita selalu cerita Kristian, tapi kita tuan-tuan tak fikir kita nak fight macam mana. Kita semangat jihad tak kuat. Jihad ni bukan pergi perang saja tuan-tuan. Kita nak buat kerja sehebat orang Kristian dakwah agama mereka. Tuan-tuan ni, sekarang kita sedang berhadapan dengan dakwah orang sesat. Baru-baru ni kita digemparkan dengan ada orang Malaysia ni dah masuk Syiah tuan-tuan. Orang Syiah tuan-tuan kan. Saya dulu tuan-tuan nak cerita. Saya ni zaman revolusi tu saya tak ambil tahu sangat. Tak tahu boleh mazhab Syiah tu apa benda. Tapi bila saya jumpa sahabat-sahabat, rupanya ada sahabat dah pernah pergi Iran. Sahabat cerita dulu ni mereka pernah pergi Iran. Datang selepas zaman revolusi tu tuan-tuan, kerajaan Iran tiap-tiap tahun dia offer tawaran pada ustaz-ustaz ke apa semua nak datang melawat Iran. Tuan-tuan sedar tak sedar? Baru-baru ni ustazah pilihan, tuan-tuan tengok siapa Johan. Tak perasan ni? Ustazah pilihan tahun lepas, tahun ni ke tahun lepas. Johan siapa? Lulusan daripada Universiti Qom, Tehran. Kita kan perasan jadi Johan kan. Saya baru tengok biodata, ya Allah, lulusan Universiti Qom Tehran. Maknanya dia pergi ngaji tu bila? Siapa bagi beasiswa? Berapa orang pergi mengaji? Ya Allah tuan-tuan kan. Saya pun tak kenal sangat, saya baca biodata dia kan. Ustazah pilihan tak silap saya kan. Dalam satu rancangan TV tu yang jadi Johan, saya tak ingat tahun ni atau tahun lepas kan. Jadi yang Johan tu adalah orang daripada Universiti Qom. Qom ni Syiah lah tuan-tuan. Universiti Qom. Yang kalah tu ustazah daripada Azhar pun ada kalah, Jordan pun kalah, Universiti Kebangsaan UM kalah, ustazah kalah lagi. Tuan-tuan, petahnya dia berbicara, hebatnya penyampaian. Saya pun tak tahu setakat mana orang panggil dia. Saya terkejut tengok-tengok, ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Dah ada sampai student lulus. Kan sekarang ni Persatuan Syiah Malaysia berani declare ada dah nama apa, Zulhairi ke apa nama tuan-tuan kan. Dia berani berdepan dah, bawa memorandum kepada Yang Dipertuan Agung. Senyap-senyap dia orang buat, rupa dah ramai. Dah ramai rupanya. Maknanya mereka terancam, mereka bersungguh-sungguh tuan-tuan. Kita buat apa? Kita hanya sekarang ramai masyarakat kita Syiah apa ke benda tak tahu.
kan. Saya baru mula mengkaji Syiah tu lepas tu lah tuan-tuan. Tengok-tengok, ya Allah, ramai juga orang masuk Syiah ni. Baru saya pula kaji apa benda Syiah ni kan. Baru kita tengok, saya pun masuk laman web Syiah apa semua, tengok ajaran dia apa benda, tengok buku dia, ya Allah, rupanya dahsyat Syiah ni, sangat sesat, menyesatkan dan sebagainya. Tapi saya nak kata gini, kita kena buat kerja lebih hebat daripada mereka. Nak selamatkan akidah kena lebih hebat daripada mereka. Ni jihad. Kadang-kadang kita tengok, saya jumpa ada nazir masjid kata, Ustaz, tahun ni cadang nak letak jawatan. Kenapa nak letak? Dia kata malah syorat kerak sangat. Jaiz dipanggil selalu dia tu. Lepas tu dia kata, orang berkomplain kerak, malah lah Ustaz, malah bukan ada ilmu sana pun. Tengok tuan-tuan, saya kata, tuan tahu tak kenapa Allah pilih tuan jadi nazir? Sebab tuan ni malah buat kerja Islam, Allah paksa jadi nazir supaya tuan dapat datang ke masjid kerak. Contohlah tuan-tuan, dapat datang kerak ke rumah Allah, dapat buat kerja Islam. Tiba-tiba nak letak jawatan, nak lari, nak relax je orang lain. Teruk tak teruk kita ni tuan-tuan? Ustaz mudah merajuk, imam mudah merajuk, nazir mudah masjid merajuk, AJK biro dakwah letak jawatan, malah baru 10 program setahun, malah dah tuan-tuan kan. Padahal padri Kristian lari daripada Rom datang sini, daripada Eropah tuan-tuan, tempat sejuk datang tempat nyamuk, nak sampai ke ajaran dia. Kita tuan-tuan baru buat 10 program rasa teruk dah kan tuan-tuan. Macam mana jihad kita? Sahabat Nabi tak mati dekat kampung ni tuan-tuan, kita fikirkan. Lepas tu tahun ni azan kita nak buat kerja Islam lebih, itulah jihad ya tuan-tuan. Buat kerja Islam banyak sikit, buat kerja Islam bersungguh sikit, supaya kita dapat membendung akidah yang sesat. Ni anak-anak muda kita tuan-tuan, saya kat sekolah risau tuan-tuan. Tiap-tiap hari baru ni tuan-tuan baca surat khabar, budak kahwin umur 13 dengan suami umur 16 kan. Yang bercerai itu, bercerai 19, 19. Rupanya bila bercerai, cek rupa budak tu kena roga dulu. Bapak dia dah report polis, tapi dah runding-runding supaya tak jadi malu, runding-runding suruh tawarkan kahwin dengan perogol. Gila tuan-tuan, perkahwinan dengan perogol ni sangat gila. Anak kena roga, dikahwinkan dengan perogol. Gila tak gila tuan-tuan? Perogol di dalam Islam, dia kena hukum berat tuan-tuan. Kita bagi dia pula, dah roga anakku, kahwin je lah dengan anakku. Tak gila ni tuan-tuan. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Baru bapak dia minta balik supaya dibuka, polis pun nak siasat balik. Saya nak cerita apa tuan-tuan, ni bukan kes yang pertama. Budak lari daripada rumah, hilang. Baru ni tuan-tuan, misteri banglo berantu, berantu Nabila kan, masuk surat khabar, orang ramai penuh pergi tengok budak hilang. Masuk dalam banglo hilang. Rupanya dia tipu, dia pergi bermalam rumah makwa dia. Polis pergi siasat cari rumah makwa dia, jumpa bermalam di rumah makwa. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Budak hari raya itu, dua beradik hilang daripada rumah. Mak dia nangis-nangis cakap kat TV. Polis pergi tangkap, dua sekedudukan 3 malam dah bersetubuh di rumah jantan. Polis tangkap tuan-tuan. Hari itu ada satu budak dapat 9A PMR tahun lepas. Dapat 9A. Lepas tu mak dia nak sekolahkan sekolah asrama sebab pandai, tak nak, dia lari daripada rumah, hilang. Mak dia ni cemas, report polis, rayu kat surat khabar, anak dilarikan, dicolek orang. Polis pergi tangkap tuan-tuan dekat Langkawi, sudah duduk dengan jantan ni. Jantan tu duduk dengan mak dia. Dan saya pun tak boleh faham tuan-tuan, macam mana jantan duduk dengan mak dia dan polis tangkap kawan ni atas rogol. Maknanya gadis bawah umur, budak baru umur tuan-tuan 15 tahun, duduk sama-sama mak bapak dia. Tuan-tuan, jadi bawah 18 cas rogol. Polis tangkap, jantan tu didapati bersetubuh berapa kali, dibawa ke balai polis tuan-tuan kan. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Ni siapa nak sekat ni? Siapa dah buat kerja ni tuan-tuan? Anak-anak tak pandai baca Quran, anak-anak tak reti halal haram. Kitalah ni yang kita nak jihad macam para sahabat. Sahabat-sahabat bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, mempertahankan Islam. Yang ni yang kita nak kena buat tuan-tuan. Inilah yang dikatakan hijrah, jihad. Kemudian tuan-tuan, hijrah dalam bentuk rajin. Ini orang panggil hijrah akhlak perangai, sifat. Dari sifat malas kita tukar jadi rajin.
Ya, kita dulu malas bangun awal, rajin bangun hijrah. Dulu malas ngaji, sekarang rajin ngaji hijrah. Dulu malas datang masjid, sekarang rajin datang masjid. Dah tua-tua ni tuan-tuan nak buat apa lagi duduk kat rumah? Ya tuan-tuan, ramai orang suka buat alasan. Dulu saya rajin juga datang ke surau ustaz. Dulu sebab surau tak ada aircon, sekarang surau ada aircon sejuk ustaz. Nak kencing kerak tu malah datang pulak. Dulu masa tak ada aircon, saya ni nak datang ustaz, tapi surau panas sangat. Pulak tuan-tuan. Tak habis-habis alasan tuan-tuan. Hari tu saya ceramah satu surau, dia orang buat soalan kenakan kawan. Satu orang angkat tangan, ustaz saya nak tanya hukum. Silakan. Apa hukum orang tua terkencing dalam surau? Kan? Apa hukum orang tua terkencing dalam surau ustaz? Apa hukum? Sambil tengok mata macam jeling. Saya kata sah nak kena orang ni. Kan? Saya tengok ada satu pakcik gelisah. Sah pakcik ni kena ni. Kita pun, saya kata hukum dia nazir dosa. Nazir kata pasal tak dosa, pasal ikon kuat sangat, pakcik tu nak terkencing tak larat bangun lah. Kan? Gelak satu masjid, pakcik tu senyum balik. Lain kali saya kata nak pasang ikon, buat beli air dekat sikit kan, dekat sikit supaya pakcik tu, sebab dah kita dah tua tuan-tuan. Orang tua ni lambat, slow motion, nak bangun lagi apa semua, kadang-kadang terlelap dengar ceramah tidur tuan-tuan kan. Bangun-bangun nak terkencing dah kan. Kan rukun tu tuan-tuan tahu rukun tu apa perkara? Rukun tu bila mata sudah kabur, uban-uban mulai terabur, kulit-kulit mulai kendur, gigi-gigi mulai gugur. Dengar ceramah dah tidur-tidur, siap berdengkur keluar air liur. Nak jalan, nak jatuh tersungkur, itulah tanda nak masuk kubur. Tu tuan-tuan, tu rukun tu kan. Saya kata nazir pun satu hal. Pasal ikon kuat-kuat pula. Bila kuat-kuat pula nak terkencing pakcik tu. Jangan marah dia nak terkencing, dia nak bangun slow motion. Tolong basuh, apa nak kondem dia, nanti tak datang surau pula kan. Senyum pakcik tu, alhamdulillah. Esok kali dia kuliah datang dia. Kalau kondem kali kita tak datang dah dia sampai mati, jadi jenazah baru sampai ke masjid. Suka sindir orang tuan-tuan. Allah tuan-tuan, suka sangat gaduh sama orang tua-tua, sindir. Saya ingat dulu ada tok siak kampung saya, garang dia. Satu malam orang kampung buat kenduri durian. Kenduri durian tuan-tuan dekat masjid. Jadi bila buat kenduri durian, ramai orang kampung datang. Kuliah malam tu penuh orang. Tok siak ni tuan-tuan, orang Kedah kata mulut capui. Mulut capui ni tuan-tuan, mulut tak ada insurans. Boy, dia kata, kalau bau durian sekampung bau dia cakap sini. Bangun seorang tu, apa? Ingat aku bulak sangat ke? Start motor tak sembahyang syak balik tuan-tuan kan. Terus tak datang sampai sekarang tuan-tuan kan. Punya kecil hati sama-sama tu. Pelik sungguh orang tua-tua ni. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan ya. Kita kena rajin datang surau, rajin ngaji, rajin ingat tulang. Rajin inilah hijrah. Daripada dulu malah tengok doa Nabi. Nabi ajar satu doa yang tuan-tuan boleh baca dalam maksurah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta lindung, jangan ada pada aku penyakit lemah, jangan ada pada aku penyakit malas ya Allah. Ni tuan-tuan hijrah daripada malas. Kadang-kadang kita ni rasa malas sangat nak bangun pagi, malas sangat nak beruh gigi, malas sangat nak sembahyang, malas sangat tuan-tuan nak zikir, semua malas belaka. Tuan-tuan, orang malas ni menyesal banyak di hari akhirat. Dia kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh tak boleh aku nak tangguh kejap kematian, aku nak amal soleh, aku nak sedekah ya Allah, hari itu tak sempat. Orang malas menyesal habis di akhirat sebab dia sia-siakan umur. Baik tuan-tuan, apa dia lagi tuan-tuan? R-A-A tuan-tuan, saya nak sebut A. Hijrah dalam bentuk amal ibadat. Senang tuan-tuan balik buat ukuran. Orang hijrah amal ibadat ni senang je nak ukur. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang tapi lambat, sekarang semayang awal. Dulu semayang tapi semayang dulu sorang-sorang, sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang tapi tak khusyuk, sekarang semayang cuba nak khusyuk.
Dulu semayang tuan-tuan tak faham apa yang dibaca, sekarang cuba faham apa yang dibaca. Dulu solat juga tapi yang fardu aja, sekarang kita nak tambah yang sunat-sunat tuan-tuan. Baik itu datang surah awal solat tuan-tuan dulu tahiyatul masjid kan. Sebelum balik jangan balik dulu solat ba'diyah. Kita duduk kat surau ni waktu maghrib ustaz tak datang, jangan lupa bangun solat qada. Kan kita kadang-kadang tuan-tuan ustaz tak datang kita siap dah keluar kat luar. Ada setengah orang tak boleh lama, zikir pun tak sempat, cepat-cepat dia tengok geng dia. Geng dia bagi syarat, pengurusi tak kata kan faham dia. Sini tak tahulah ada geng ke tidak. Tempat saya ada, dia ada posisi tetap, ada tin Milo sor satu tak situ tuan-tuan. Tin Milo tu nak buat apa? Nak buat letak abuk rokok dia, puntung rokok tuan-tuan kan. Penuh. Ya Allah punya lama dia orang mesyuarat tak tahu. Penuh tin Milo sor. Penuh tuan-tuan kan. Jangan main persidangan tiap-tiap hari. Tak kira banjir tak banjir, sidang tetap berjalan. Tuan kan. Duduk situ. Allah dahsyatnya. Ustaz ada tak ada sidang tetap jalan. Apa sidang tak tahu. Kadang-kadang bunyi gelak ha kan. Tak sempat orang baca doa dia dah duduk situ. Pun situ tak ada. Tunggu geng-geng dia. Usrah tiap-tiap malam. Tuan-tuan kan. Subhanallah. Kalau usrah betul ya Allah, alim dah kan. Itulah saya jumpa ramai tuan-tuan. Rugi masa. Patut duduk dalam surau ni. Ustaz tak datang buat apa? Bangun qada. Tuan-tuan kan. Dulu-dulu kita lupa. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu aku tak sembahyang. Sekarang aku sembahyang. Baru betul tuan-tuan. Dulu kita tak reti. Dulu kita duk kawan dengan orang jahat, kawan kita kawan orang alim. Rubah tuan-tuan daripada sudut amal. Ya, kemudian tuan-tuan saya nak sebut last, iaitu rubah perubahan daripada sudut hubungan. Hubungan ni apa dia? Yang pertama tengok siapa kita berhubung. Orang yang hijrah tuan-tuan dia tengok macam Sayyidina Umar. Dulu geng dia siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dulu member dengan Abu Jahal tuan-tuan kamcing, sama-sama mabuk, sama-sama tumbuk tuan-tuan kan. Tapi bila dia hijrah, geng dia Abu Bakar, geng dia Nabi Muhammad, geng dia Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Ubah geng tu hubungan. Kita tuan-tuan dah tua-tua ni ubahlah geng. Ini geng yang serupa je. Yang dulu kini selamanya jahil. Contoh ni tuan-tuan kan. Dulu geng kita tu kaki tikam ekor. Sekarang sama je. Kita geng juga dengan dia. Bukan tak boleh jumpa, kan tak boleh sembang. Tapi jangan geng. Geng dengan Tok Imam. Aku geng masjid. Aku geng Tok Imam. Aku geng perjuangan Islam. Kita dadang tua-tua pun sama. Dadang kita nak pergi masjid, tengok geng kita duduk lepak, kita berhenti lepak tak tahu masjid dah. Ya, tua-tua geng seluar pendek. Ada geng seluar pendek. Jangan tuan-tuan kita tukar. Sebab Nabi pesan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang manusia akan ikut agama kawan baik dia. Maka hendaklah kamu tengok dengan siapa yang kamu berkawan rapat. Kalau tua-tua tak kawan lagi dengan Dr. Harudin, bila nak kawan? Tuan-tuan, Dr. Harudin lah jauh sangat. Dengan Abang Imam, tempat letuk ni abang. Kan mudah sikit kan tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak nak kawan dengan Abang Imam ni tuan-tuan. Dengan Tok Imam lagi tak nak kawan. Dia kawan dengan Tok Guru lagi tak nak. Dia kawan dengan Tok Al-Harru wal-Birru. Tuan-tuan, Harru Biru dia suka kawan. Sebab suka merapu. Otak kepala serupa. Kita serupa. Tuan-tuan, itu yang best tu. Gelak sama-sama. Tuan-tuan kan. Kita tukar kawan. Tuan-tuan, tuan-tuan ni cari kawan yang ahli masjid, ahli ibadat. Kawan-kawan yang menasihatkan kita. Sehingga orang Melayu tak suka kawan suka nasihat. Mat, aku nak nasihat lah. Hang dulu aku tahulah hang tak semayang. Dah tua pun aku tengok hang malas lagi semayang. Awak hang tak berubah. Pandailah hang. Marah tuan-tuan. Jangan. Itu kawan yang baik yang menyelamatkan kita. Mat, bila nak berubah ni, orang lain dah transformer dah. Engkau ni belum lagi transformer. Kau ni macam dulu juga. Tikam ekor tak berubah-ubah. Tak ngaji tak berubah-ubah. Laras hudud sama je. Keras kepala tuan-tuan. Kadang-kadang sungguh saya pelik sungguh. Orang Islam balik Mekah laras hudud tuan-tuan. Kalau cuaca solat tak apa, dia tak pergi Mekah.
Dia tak sunat pun tuan-tuan kan. Sami belu pun tak apa sebab dia tak sunat kan tuan-tuan. Ini dah sunat bersunat, semua kerja ibadat sunat fardu semua buat, balik lawan duduk sama je. Kesian tuan-tuan, bertukar, transformer. Berubah ni tuan-tuan hubungan dengan orang soleh-soleh. Hubungan kita dengan orang baik berubah daripada buruk pada baik. Cek balik hubungan dengan mak bapak tuan-tuan. Kita nak mati, nombor satu kena cek hubungan dengan mak bapak. Ramai anak dia derhaka di akhir zaman. Saya ceramah mana-mana tempat saya selalu highlight. Sebab Nabi kata antara tanda akhir zaman adalah anak derhaka makin ramai. Bila dalam satu dialog dengan Jibril tanya, "Masa apakah?" Dia kata, "Mata sa'ah, bilakah kiamat?" Maka Nabi kata orang ditanya tidak lebih tahu daripada orang bertanya. Lalu Jibril tanya, "Apa tanda-tanda dia? Apa dia amarah Tuhan? Apakah tanda-tanda dia?" Nabi kata antara tanda yang paling besar, yang paling nampak jelas ketara, antalidal amatu rabbataha. Kamu akan tengok belum kiamat anak-anak yang lahir menjadi tuan kepada mak dia. Hamba akan melahirkan tuan. Artinya anak di akhir zaman ibarat tuan, mak ibarat hamba. Sekarang dah ada dah tuan-tuan. Mak sidai baju, anak tak tolong, anak tengok relax je. Berapa tu mak sidai baju je? Sidai saya nak baca surat khabar. Lepas tu mak dia tak habis sidai baju, mak nasi goreng satu. Duduk ni depan. Bukan budak kecil tingkatan 4, tingkatan 5. Konon-kononnya mak tak nak suruh sebab anak ngaji pandai. Anak duduk asrama. Amboi tuan-tuan, anak duduk asrama tak boleh suruh ustaz, dia nak ngaji biarlah ke dia ustaz ya. Rosak anak ni bila tak disuruh. Anak perempuan tak reti masak, anak laki-laki balik rumah qadaan tiduran wa tengok TV-an tuan-tuan. Ni anak dia reti buat. Tunggu mak masak pagi-pagi. Mak, kopi satu, kopi tak main lah mak, kopi susu. Kan order macam mak dia tu mamak je. Tak ada beza mak dengan mamak. Cepat sikit mak, bagi. Astagfirullahalazim. Mak berkata, ya sayang, nanti mak bawa. Mak jadi khadam tuan-tuan kan. Bukan mak tak boleh masak, tapi anak kena ada gaya. Datang tolong mak. Mak masak sedap lah. Saya tolong boleh. Itu gaya kawan, gaya anak, bukan gaya tuan. Ini komplain, mak kenapa masak tak sedap ni? Mak ni lah orang suruh belajar tak nak. Amboi tuan-tuan, astagfirullahaladzim. Ni bersepah ni tuan-tuan, anak-anak derhaka di akhir zaman. Tuan-tuan, dalam kitab-kitab tafsir dia sebut anak derhaka ini yang paling rendah ukuran dia cakap pada mak. Sekarang tuan-tuan, anak kita berapa ramai yang cakap lebih daripada Mina tolong mak kerja. Asyik suruh saya je. Tengok. Bunyi mengeluh, asyik suruh saya. Suruh abang pula. Abang pula jawab, aku sibuk ni tak tengok kerja sekolah banyak ni, kau lah buat. Tengok gaduh, mak belum suruh lagi gaduh dah. Mak tak apalah baca buku lah, mak buat seorang. Ngajuk si mak kan. Ada tak anak-anak kita buat macam tu? Ada tuan-tuan. Kadang-kadang suruh buat, tapi kita tengok jalan tu lain macam je, macam lembu ngamuk je tuan-tuan kan. Ini sebab dulu tuan-tuan salah kita juga. Kita bagi ibu dia, ibu susu dia, ibu lembu. Tu payah tu. Kan? Zaman Nabi dulu, ibu susu orang. Halimatus Sa'diyah, mak susu kepada Nabi. Suwaibatul Aslamiyah, mak susu pada Nabi. Nama mak susu Nabi 2 orang. Suwaibah dengan Halimah. Nama mak susu anak kita banyak. Nama everyday ada. Nama Dash Lady ada. Tuan-tuan, apa lagi? Banyaklah tuan-tuan kan. Macam-macam ada tuan-tuan kan. Itu bila suruh bunyi Dash Lady itu kuat tuan-tuan kan. Jangan marah anak tuan-tuan kan. Ini tanda-tanda dahsyat tuan-tuan. Yang ni yang kita bimbang sangat tuan-tuan muslimin dan muslimat. Cek balik hubungan. Kadang anak buat kat kita macam tu, kadang cek balik kita dengan mak macam mana. Saya rasa salah ni tuan-tuan datang ceramah tempat tuan-tuan ni. Sebab apa? Cuti ni saya tak balik kampung lagi. Kan rasa tapi saya bagi alasan lah kat mak kampung, anak saya belum balik lagi maaf tafiz tu nak sesuai dengan cuti. Allah tuan-tuan, mak saya dia akan tanya-tanya ni, kenapa tak balik lagi, awak tak balik lagi, dah cuti duk tunggu apa sana. Tuan-tuan, ini kena maklum awak tak boleh balik sebab anak tak cuti lagi. Awak apa tak balik? Kadang-kadang dia tanya lagi kan. Mak tuan-tuan dia tunggu anak cucu lupa. Ni tuan-tuan kita risau. Sebab tu takut kalau kita ni abaikan, anak kita akan balas serupa je tuan-tuan. Na'udzubillah.
Ya tuan-tuan cek balik hubungan adik-beradik. Saya nak cerita kat tuan-tuan, ramai orang gaduh adik-beradik sekarang ni. Hijrah tuan-tuan, adik-beradik kena rapat. Zawil qurbah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Siapa orang kita tuan-tuan lagi tua lagi perang dengan adik-beradik. Ada satu Tok Imam saya pergi ceramah hari tu tuan-tuan. Lepas ceramah bulan Ramadan tazkirah, saya ceramah nuzul Quran. Ya tuan-tuan, hujung bukan Lailatul Qadar. Ya cerita-cerita sembang Tok Imam raya ni balik kampung Tok Imam orang Perak. Kan. Tok Imam balik kampung. Dia kata malas nak balik kampung. Ustaz oi, malas. Kenapa malas Tok Imam? Gaduh dengan Yub dia tu. Yub tak boleh pakai dia tu kan. Kan. Geram benar teman dengan Yub tu. Dia tu. Kenapa gerah Tok Imam? Dia kata tak adil dibagi pusakir ya, pusakir tak adil kan. Saya kata Tok Imam kalau gitu semayang raya ni Tok Imam tak usah baca khutbah. Tok Imam tak usah semayang raya. Kan. Kenapa pula ustaz? Kan. Sembang dia. Kenapa semayang raya tu sunat aja? Kan. Semayang raya tu sunat. Bergaduh dengan adik-beradik dosa. Kan kita pun kena marah tu. Terkejut Tok Imam. Tok Imam tahu Tok Imam tak pergi sembahyang raya tak dosa. Tok Imam tak balik sebab gaduh dengan abang Yub. Tok Imam dosa. Orang dosa nak khutbah suruh orang silaturahim jana. Hendaklah kita mempereratkan silaturahim, bermaaf-maafan. Kepala otak dia kan. Kan. Dia gaduh dengan Yub, dia kat contoh dia. You ke ustaz? Ya. Kadang kita cakap direct lebih bagus kan. Lebih bagus. Kalau kita kata you bagus. Gaduh lagi ambil parang pula, parang. Kan tuan-tuan jadi batu api neraka kan. Saya cakap direct alhamdulillah baru dia terasa. Sungguh tuan-tuan kita tak rasa kan. Dan kita pun gaduh dengan abang kita. Abang saya kata Yub tu kenapa perangai dia gaduh? Kenapa ustaz macam ustaz kenal je Yub saya? Sebab dia bukan Tok Imam. Tok Imam ni kena baiklah sebab Tok Imam. Yub bukan Tok Imam kan, dia bukan ustaz. Yub bukan, dia orang biasa. Takkan Tok Imam teruk macam Yub. Yub ke ustaz? Iya ke? Kan tuan-tuan kan? Betul lah tuan-tuan. Kita suka letak diri kita rendah. Buat apa kan? Kita mengaji, abang kita jahil. Takkan sama? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Takkan serupa Allah kata orang mengaji dengan orang tak mengaji. Tak serupa. Pakcik kita jahil, tentu tak sama. Balik dia seranah kita serupa. Kita peluk, terima kasih seranah saya. Seranah lah lagi. Kenapa kau suka dengan aku seranah? Pakcik orang jahil, seranah tak apa. Kan tuan-tuan kan. Contohnya tuan-tuan kan. Sungguh tuan-tuan kadang-kadang saya adik-beradik ada macam tu kan. Bukan tak ada tuan-tuan. Dia bukan ustaz, dia marah kita semacam je. Orang Kedah tuan-tuan ada yang marah itu bukan sebab dia garang. Sebab dia mesra. Awak hantar balik lama. Kita pergi rumah dia. Awak hantar balik lama. Allah. Kalau bini kita tak train tuan-tuan, itu ayat mesra. Dia nak tanya Allah aku rindu padamu, kenapa tak pulang lama? Tapi gaya bahasa dia, awak hantar balik lama. Aku ingat amal puas lah. Tuan-tuan kan. Ada saudara kita yang macam tu tuan-tuan kan. Allah kata, ni ada telefon pun tak telefon. Haram jadah aku. Haram jadah tuan-tuan kan. Ada. Saya pergi ceramah di Kubah Rotan. Ya Allah tuan-tuan, saya terkejut. Itu ayat dia. Ayat orang situ. Dia kata ustaz ni haram jadah ni baik nak mampu dengan saya ni. Haram jadah ni ustaz Allah kata apa kat dia pelak pun tak apa ni ustaz ni. Dia peluk kawan. Aku rindulah kat hang. Awak hang ni celaka aku hantar mai rumah aku. Astagfirullah. Saya urut dada tuan-tuan kan. Dia bukan dia jahil tuan-tuan. Dia tak tahu ayat tu berdosa kan. Saya dalam ceramah kena selit sikit-sikit. Memang dah tradisi. Dia sembang macam tu. Dengan kita pun dengan ustaz dia peduh tuan-tuan. Dia hati-hati. Nak sebut haram jadah tu tuan-tuan. Saya gelak tengok ya Allah tuan-tuan dia punya bahasa. Tuan-tuan saya ingat sampai sekarang ni haram jadah ni ustaz ni baik tak dengan saya ni. Kata nak datang apa pun tak apa ustaz ni Allah baik. Nak mampu baik nak mampu ni. Datang ni. Datang ni. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Kita orang cerdik jangan jadi macam tu tuan-tuan kan. Jadi kita betulkan hubungan adik-beradik kena akrab. Sebab kita nak masuk syurga. Hubungan dengan jiran kena akrab. Ni lagi tua lagi gaduh. Hijrah tuan-tuan dengan jiran. Itulah adik-beradik kita. Jadi tuan-tuan saya rasa cukup sekadar tu. Tuan-tuan hafal HIJRAH kita balik amal. Itulah hijrah di masa kini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat macam biasalah. Setiap kali saya sampai tutup dengan iklan. Tuan-tuan nak keluar nanti
dekat meja tu saya bawa amanah daripada Darul Quran Nurul Hasanah Bukit Belimbing. Dia orang bagi kat saya kalender takwim untuk tahun depan. Tuan-tuan boleh ambil dan masukkan sumbangan seikhlas mungkin dalam tabung. Kalau tak bawa duit, tuan-tuan ambil tu takwim tu, ada nombor akaun, tuan-tuan masukkan. Tapi sebab buat balik rumah duit banyak lagi, masuk banyak sikit tak apa tuan-tuan. Kan tuan-tuan boleh ambil. Saya bawa takwim ada kat luar tu, tolong ambil. Yang tak bawa duit pun pinjam duit kawan pun tak apalah, masukkan dalam tabung. Kalau tak ada duit juga ambil dan masukkan dalam akaun insya-Allah. Sebab kita dalam perancangan nak siapkan tuan-tuan yang pertama sekali kita punya tahun ni tuan-tuan, kita tengah siapkan tuan-tuan komplek untuk warga Mas. Dah hampir siap tapi tak siap lagi. Yang keduanya tuan-tuan, kita siapkan dewan. Kita nak buat di situ untuk warga Mas ni, kita nak buat program pengajian, program motivasi dan sebagainya di bawah Darul Quran. Kita tengah siapkan dewan. Dewan kuliah, dewan seminar. Jadi kita nak buat kuliah sekarang, kuliah duha kita buat dalam surau. Suraunya kecil tuan-tuan sekarang kita nak buat kuliah duha pun kita nak buat dalam dewan. Dewan sebelah sedang ditambah. Jadi duit tak ada lagi. Duit kita pungut di merata tempat. Gambar-gambar yang ada tu ustaz-ustaz kita khadam-khadam tualah laka tu. Tuan-tuan tengok daripada atas bawah tu semua khadam. Chief khadam dia, sayalah chief khadam. Tuan-tuan kan cari duit untuk kita naikkan. InsyaAllah tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan ada auditnya oleh malaikat. Sumbangan tuan-tuan akan ditulis sumbangannya infak fisabilillah oleh para malaikat. InsyaAllah saya tolong bina je tuan-tuan saya tidak ada apa-apa kepentingan kecuali saya mengajar kat situ seminggu sekali kuliah duha, mengajar kat pondok tu. Kita nak siapkan supaya komplek itu jadi realiti, jadi kenyataan insya-Allah. Itu saja tuan-tuan, minta maaf saya ambil masa panjang daripada tuan-tuan. Kalau ada salah silap minta maaf dan minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan yang benar dapat kita jadikan sebagai pedoman dan panduan. Jumpa lagi dalam majlis ilmu yang lain yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.